Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah lana sadrana wa yassir lana amrana wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana kata Syekh rahimahullah ta'ala, lagi kita dah nyatakan kelebihan azan lagi. Jadi sambung daripada minggu telah lepas berkenaan dengan kelebihan azan. Iaitu kata Nawawi. Kata Nawawi di dalam azkarnya. Yang kata Imam Nawawi, salah satu daripada ulama yang besar dalam mazhab kita Syafi'i, yaitu Al-Imam Nawawi. Dia kata dan berkata Imam Nawawi di dalam azkarnya, dalam kitab azkar, kita menyatakan segala zikir. Semua zikir tak ada berlaku dalam itu. Doa-doa bermacam-macam, berbagai-bagai doa ada dalam azkar Imam Nawawi. Bahasa Arab berkata Nawawi di dalam azkarnya, diriwayat akan kami daripada Anas radhiyallahu anhu, katanya, kata Anas, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi ada bersabda, diriwayatkan hadis ini daripada Anas. Anas bin Malik, seorang sahabat, dia dengar Rasulullah bersabda. Rasulullah kata, tiada tolak akan doa pada antara bang dan koma. Itu maknanya. Iaitu Rasulullah katanya, siapa dia berdoa dicelok bai dan koma. Maknanya bila sudah manusia muazzin sudah bai, maka dicelok tu orang panggil tempat yang dimustajab ke doa. Salah satu daripada tempat yang diterima ke doa iaitu antara bai dengan koma. Tu nya kata Rasulullah, tiada ditolak akan doa pada antara bai dan koma. Rasulullah kata gitu. Kemudian puak sahabat sana dengar akan kata Rasulullah. Rasulullah kata, hei sahabat, iaitu masa yang dimustajab akan doa setengah badannya, iaitu dicelak azan dengan bai, dicelak azan dengan koma. Celak tu. Dia banyak masa yang dimustajab akan doa, iaitu lepas semaya 5 waktu. Ada lagi pula tengah malam, waktu tengah malam, kemudian pada solat tahajud. Ada lagi pula iaitunya di antara ketubah yang pertama dengan ketubah yang kedua, hari Jumaat. Ada lagi. Tak kala tu bila Nabi kita royak katanya, siapa dia berdoa lepas bai antara bai dengan koma, maka tak ditolak sama sekali. Yang ni orang panggil, iaitu Allah Ta'ala akan terima sama sekali. Kata mereka itu, sahabat tanya, apa kami kata ya Rasulullah? Kami nak baca ke apa doa biasa mana? Itu dia. Sahabat tanya, apa kami kata ya Rasulullah?
sebeda Nabi minta olehmu akan Allah Ta'ala akan afiat pada dunia dan akhirat. Iaitu sahabat tanya, doa biasa mana kami nak letak di situ ya Rasulullah, di antara bain dan komak. Cubalah engkau ajar kepada kami, itulah maksudnya. Maka Rasulullah kata, minta olehmu akan Allah Ta'ala akan afiat, akan sehat wal afiat. Minta witahe masehatkan tubuh badan kita, dan minta selamat dunia dan akhirat. Tu mana afiat, minta witahe selamat ke diri kita tah dunia ni dan akhirat. Tah dunia ni minta witahe sana itu beri kesenangan kepada kita dan beri sehat tubuh badan. Tu maknanya al-afiat. Nah, tu maknanya. Kemudian tak kala tu waqala, dan berkata ya, waqala sallallahu alaihi wasallam, man qala indal azani marhaban bil qailina adlan, marhaban bis salawati wa ahlan. Banyak tu. Man qala indal azani marhaban bil qailina adlan, marhaban bis salawati wa ahlan, kataballahu ta'ala lahu alfa hasanati wa maha anhu alfa sayyiati wa rafa'a lahu alfa darajati. Ni dia doa ia disebutkan dia di dalam kitab azkar. Maka tuan kita ni mari bubuh dalam kitab ni kata. Dia ambil daripada tempat yang besar, iaitu kitab Azkar Imam Nawawi. Jadi hasilnya buat kita semua ni, jangan kita sana itu malah buku minta. Bani Allah Ta'ala dia perintah kepada kita, ud'uni astajib lakum. Hendaklah kamu minta akan aku, tentu aku terima. Tu maknanya Allah Ta'ala perintah pada kita, hendaklah kita sana itu minta. Apa saja yang kita berasa nak, kita kena minta. Iaitunya doa. Maka doa ni ad-du'a mukul ibadah. Doa-doa ni orang panggil otak ibadah. Laksana kata ibadah kita, semaya kita, kalau tak ada doa supaya manusia tak ada otak lah. Sebab itulah lepas semaya jangan tinggal sama sekali. Doa lah. Bel-bel lagi pula kita kena berzikir. Jangan kita assalamualaikum, assalamualaikum tu baik Islam. Kita kena belajar doa. Salih pertama, paling kanan apa kita baca, paling kiri apa doa. Lepas tu astagfirullah 3 kali. Astagfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kena pandai, jangan kita tak pandai. Kena belajarlah sekurang-kurang kita. Kena lepas semaya tu kena baca. Tawakkaltu 'alal hayyil ladzi la yamutu abada. Alhamdulillahillazi lam yattakhiz waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minaz zulli wa kabiru takbira. Tulpah wi saleh kan. Pak saleh baca tu. Lepas tu astagfirullah 3 kali. Lepas tu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sekurang 3 kali. Comel 10. Lepas tu Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar 3 kali. Comelnya 10. Ni cara orang panggil pakaian kita. Lepas kita semaya jangan kita tubai sana. Kita kena minta fa iza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Bila kamu sudah semaya, sudah ibadah, yakni sudah semaya, hendaklah kamu gemar nak benar atau Tuhan nak beri. Lepas semaya ni Tuhan dah nak beri. Benar-benar dia nak beri kita. Minta, kena minta. Wa ila rabbika wa faiza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Dan kepada Tuhan engkau hendaklah kamu gemar. Hendaklah kamu rasa nak benda hak Tuhan nak bagi.
Lepas tu doa, baca ayat kursi kata. Ayat kursi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nah, siapa wal aliyul azim. Lepas tu doa. Nah, belajar doa. Siapa dia tak pandai kena belajar. Nah, sekurang-kurang kita katanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahumma ighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kita kena minta doa kepada ibu bapa, minta doa kepada Allah supaya Allah Taala ampun kita dan ampun dosa ibu bapa kita. Mesti kita kena ada minta ampun. Ya Allah, ya Tuhanku, ampun oleh muka dosaku dan dosa dua ibu bapaku. Kita kena terima kasih, nak balas budi ibu bapa kita dok pera kita dengan sampai sekarang ni. Wahnan ala wahni, susah habis susah, maka kita kena minta doa. Allahumma ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ya Tuhanku, ampun oleh muka dosaku dan dosa ibu bapaku sebagaimana dia duk cara aku letih dan dia kasih sayang padaku masa aku budak-budak, masa aku kecil. Kama rabbayani shaghira, semacam mana dia duk asuh kita, duk mengasuh kita baik tak dari kecil. Kita kena balas budinya, iaitu kita minta ampun. Ya Allah, ya Tuhanku, ampun oleh muka dosaku, dosa dua ibu bapa. Jangan kita tinggal sama sekali. Habis. Kalau itu malam ni doa hak di mustajab timur saat ni tu, iaitu lepas ben cara nak komat. Kita masuk mari di masjid, maya sunat tahiyatul masjid. Kalau kita tak mau semaya sunat di masjid pun kita semaya sunat rawatib. Masuk dalam masjid kita semaya sunat ngorek kita katanya. Maka bila kita semaya sunat ataupun semaya qada, bila kita niat tahiyatul masjid kata pakar lalu dah. Hatu ittifaq ulama kata pakar tahiyatul masjid. Kita masuk tak ada semaya sekali tahiyatul masjid. Kita masuk semaya sunat ngorek ataupun sunat apa ikut semaya qada, maka tahiyatul masjid masuk dalam itu lalu. Bila kita niat kata hatu ittifaq, bila kita tak ada niat hatu khilaf. Masuk dak tahiyatul masjid bila kita tak ada niat tahiyatul masjid. Gitu deh. Lepas tu kita doa lah. Alpah betara nak qomah situ orang panggil mustajab ke doa. Nampak lagi? Jangan kita segan, dia buat kita jangan kita segan. Kerana bekalai yang kita nak pergi makan di negeri sana, di alam barzah dan alam akhirat, iaitu amalan ni, amalan kebajikan. Bel-bel lagi pula, semaya 5 waktu, diiringi dengan baca Al-Quran dan diiringi dengan doa. Ini amalan. Ya hari-hari kita kena duk buat. Habis, bel-bel lagi pula kita kena banyak amalan sunat. Kerana amalan sunat inilah meninggi ke martabat seorang hamba di akhirat esok. Amalan kebajik, amalan hak wajib itu dapat masuk syurga. Kalau dia nak meninggi pekak, nak meninggi martabat kita, kena banyak kerja perkara hak sunat. Supaya nak beri Tuhan kasih kita. Kita kena kasih Tuhan. Bila kita kasih Tuhan, Tuhan kasih kita. Cara nak beri Tuhan kasih kita kena kasih dua. Yang pertama, kita kena kasih kepada ibu bapa kita. Yang kedua, kita kena kasih kepada sahabat kita. Ada bab di dalam Ihya Ulumuddin. Hendaklah kamu kasih kepada sahabat kamu, kasih di antara satu sama lain. Bila kamu kasih kepada sahabatmu, sahabatmu kasih kepadamu, maka Allah Ta'ala kasih kepadamu. Bila kita kasih kepada sahabat kita, mana tak ada kelahi Allah. Kita duduk tak ada dunia ni kasih mesra, tak ada utak hati pergi mari, tukar fikir pergi mari, maknanya ziarah menziarahi, maknanya ada kasih mesra antara sahabat kita. Maka bila kita kasih di antara pok kita sama-sama kita, tak ada kelahi Allah, tak ada deki-deki, maka Allah Ta'ala kasih kita.
Bila kita Tuhan kasih kita, apa yang kita minta Tuhan terima. Apa lagi? Ni sabit po kita minta doa Tuhan tak terima. Banyak tersekat. Sekiranya kalau kita duk belajar boleh-boleh, insya-Allah terbukalah. Kita minta apa? Mudah beri. Wa qala man qala 'indal azan marhaban bil qailina adlan marhaban bis salawati wa ahlan kataballahu ta'ala lahu al hasanatin wa maha anhu al sayyiatin wa rafa'alahu al darajatin. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa dia, orang-orang mana berkata pada ketika bank. Ketika orang bank, dia kata marhaban bil qailina adlan, marhaban bis salawati wa ahlan. Hanya tu. Bawa Allahu akbar, kita jawab tu. Maka idah ni iaitu ketika orang bank kita kata ni marhaban. Marhaban bil qailina adlan marhaban bis salawati wa ahlan. Nabi katanya barang siapa berkata pada ketika atau idah. Itu maknanya man qala idal azan, di sisi siapa dia kata pada ketika marhaban bil qailin wa adlan marhaban bis salawati wa ahlan. Nascaya di surah Allah baginya, nascaya Allah Ta'ala suruh malaikat yang duduk menulis. Siapa dia? Malaikat hafazah lah. Malaikat yang duduk jaga tiap-tiap seorang hamba tu 12 malaikat. Yang duduk gilir gati antara semaya subuh dengan semaya sah. Turun 10. Apa tadi semaya sah dia turun nak jaga malam ni. Ada ni di kita ni 10. Bi kulli abdin hafizuna wukilu wa katibuna akhiratun la yumin. Tulis mereka itu. Tu. Iaitu segala malaikat sana itu tulis amalan kita, sama ada baik sama ada jahat. Tak lupa sama sekali. Bila kita baca ni di surah oleh Allah baginya, bagi orang baca saat ni 1000 kebajikan. Dan dihampuskan daripada seorang barang siapa yang baca tu 1000 kejahatan. Dihampa ni atau tulis masuk dalam buku, dapat bajikannya 1000 bajikan dan dihampuskan akan kejahatan 1000 kejahatan. Kejahatan iaitu dosa-dosa yang kecil. Dan diangkatkan baginya 1000 darjat. Dan Tuhan beri pengkat bagi orang ni 1000 darjat. Iaitu pekat kita dianugerahi oleh Allah Ta'ala 1000 darjat. Ni maknanya hadis lagu ni naraya atau kelebihan we. Bila kita baca ni waktu orang duk baik. Lepas kita jawab apa saja hak muazzin kata, kita baca marhaban bil qailin adalah marhaban bis salawati wa ahlan. Habis wa qala sallallahu alaihi wasallam man sami'al azana wa lam yakul mislama qala al muazzin fa innahu yumna'u minas sujudi yaumal qiyamati iza sajadal muazzinun. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa mendengar akan dan tiada berkata ia seperti barang yang berkata oleh orang bang. Ni ada. Siapa dia dengar orang bang, maka tak ada jawab bang, tu maksudnya. Siapa-siapa dengar orang bang, maka dia tak ada jawab bang. Tak ada kata sebagaimana orang bang kata. Orang bang kata Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita bakal ada kecek, tak ada jawab pada. Tu dia. Maka di hadis ni dapat malam ni kita tahu.
Dan kita tahu tu, kita kena beringat. Nabi kata barang siapa mendengar akan baik dan tiada berkata, yakni tak jawab ia seperti barang yang berkata oleh orang baik. Maksudnya siapa dia dengar baik tak ada jawab, pakak duk kecek lebih-lebih lagi pula pakak duk buang, tak peduli kepada orang baik, maka bahawasanya orang itu ditegur akan dia daripada sujud pada hari kiamat apabila sujud oleh orang baik. Nah, yang setengah daripada kelebihan orang baik di akhirat esok, waktu himpun di pada masa. Waktu himpun di pada masa ni iaitu habis-habis berat. Orang habis berat lah. Panah habis panah, susah habis susah. Yang kita dah biasa susah, tak dunia tak biasa bertemu kesusahan di pada masa. Kemudian tak kala tu bunyi suara katanya, ia seru beberapa puak, berbagai-bagai puak di pada masa. Maka bunyi suara kata, hei puak-puak yang biasa semaya tahajud tengah malam, bangun. Pakak bangun bunyi. Tu Tuhan seru ni. Hei puak-puak mujahidin, bangun. Pakak bangun bunyi. Puak mati saya. Nah, hei puak-puak yang kasih mesra antara satu sama lain, tak ada kelahi balah. Kasih antara satu sama lain, kasih sama-sama sahabat. Nah, tak ada kelahi balah, tak ada dekim-dekim. Bangun, pakak bangun. Satu puak. Puak-puak ia berakhir baik. Berakhir dah baik ikhlas, baik kerana Allah Ta'ala. Pakak bangun. Maka Tuhan suruh, pergi. Fariqum fil jannah wa fariqum fis nar. Ni setengah daripadanya orang yang Tuhan panggil jemput di pada masa. Nah, atau sebut dalam Tazkirah Al-Qurtubi. Berbagai-bagai puak, setengah daripadanya Tuhan seru nama, sebut nama, hei puak-puak ada baik tak dunia, bangun. Pakak bangun bunyi. Orang dia dengar suara orang besar sebut ni, habis kita susah dah kan, habis-habis gembira, habis-habis ramah, segar hati. Setengah daripadanya orang muazzin tu kebaik, diserukan daripada masa. Pertama kali dia seru orang bangun tahajud. Hei orang yang bangun tahajud, pakak bangun. Ni dia. Habis. Kemudian masalahnya siapa dia dengar orang baik maka tak ada jawab. Malam ni kita boleh sah. Maka bahawasanya orang tu ditegur akan dia daripada sujud pada hari kiamat. Apabila sujud oleh orang baik. Semua orang baik sana sujud pada Allah. Dan sujud syukur pada Allah Ta'ala di akhirat esok. Maka orang yang tak jawab baik ni tak boleh sujud. Orang yang baik sujud. Orang yang jawab baik sujud. Orang yang tak jawab baik ni, yang keras kain tak sujud. Ni nak ayat kelebihan di akhirat esok. Orang yang duduk tak dunia ni, orang panggil bilik kau murah dengan orang baik. Biar orang baik kita tak ada. Duk kecek balai. Kalau gitu malam ni, kita beradu lah, kita taubat lah. Kelakuan kita lepas mari kita. Tak apa-apa, kita dengar ada satu hadis, maka kita beramal. Beramal lah nak. Bila orang baik kita jawab lah. Tu maknanya. Habis. Diriwayatkan bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebenarnya apabila dengar kamu akan baik, maka kata olehmu seperti barang yang dikata oleh orang baik. Itulah dia. Bila kita dengar orang baik, kita jawab sebagaimana orang baik katalah nak, kita turut hati. Orang baik kata asyhadu an la ilaha illallah, kita pun asyhadu an la ilaha illallah.
Muazzin kata wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita pun jawab kata asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa berkata seumpama barang yang dikata oleh orang baik, adalah dapat baginya seumpama pahala orang baik. Orang baik boleh pahala banyak mana? Kita jawab boleh sepatut. Kalau orang baik boleh 1000, kita boleh 1000. Sama banyak orang panggil. Pahala yang Tuhan beri kepada orang baik banyak mana? Maka Tuhan beri kepada orang jawab baik tu sebalak sama banyak dengan orang yang baik. Ni nak orang kata kelebihan bagi orang yang jawab baik. Dah, bila kita dengar malam ni, kita buat lama. Jangan kita semacam mana hal paham kita. Orang baik kita kecek-kecek. Dia kita temu satu hadis, satu masalah, maka kita kena pisah. Ya Allah, ya Tuhanku, hendaklah Engkau memperamalkan akan barang yang aku dengar malam ni. Hendaklah Engkau hidayah taufik ubahlah rai diku, wiku ni roh taat pada Engkau. Apa lagi? Kata Manawi, jawab baik itu sunat. Sunat. Sunat maknanya bila kita buat dapat pahala, bila kita tak ada buat tak ada sesa, tapi rugi. Kata kata setengah ulama wajib. Itu wajib. Ini dok tak lagi dah. Jadi maknanya masalah khilafiyah, setengah kata sunat atau kebanyakannya. Kata jadi kata setengah ulama. Wa qala ba'dul ulama tu ai wa qala ba'dul ulama, tak ada sebut nama. Dia kata setengah kata wajib. Dan zahir hadis ini bahawasanya jawab baik itu dikatakan seperti barang yang dikata oleh orang baik pada sekalian lapar. Tetapi datang hadis dengan istisna. Jadi maknanya maklum dah ni. Jadi mana kalau orang baik katalah, mana kita jawab sebagaimana hak orang baik katalah. Orang baik kata Allahu Akbar, kita pun jawab balas tu. Orang baik kata asyhadu an la ilaha illallah, jawab seperti itu juga. Orang baik kata asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita jawab supaya orang baik kata tu lah. Tu malaikat ayat katanya. Tetapi datang hadis dengan istisna. Ada hadis lain pula, ada istisna, ada bila keluar tu baik, sepak tu baik. Yaitu istisna hayya 'ala shalah dan hayya 'alal falah. Hayya 'ala shalah, hayya 'alal falah. Maka bahwasanya berkata ia pada keduanya, bila tu kempen kata hayya 'ala shalah, kita jawab la haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Inilah yang masyhur pada jumhur ulama. Yakni masalah bila orang baik kata hayya 'ala shalah, kita berjawab la haula wala quwata illa billah. Orang baik kata sekali lagi hayya 'ala shalah, jawab pula la haula wala quwata illa billah. Inilah jumhur ulama. Dua kali dia kata hayya 'ala shalah, dua kali kita baca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nampak lagi? Ni. Inilah yang masyhur bagi. Inilah yang mengatakan orang jawab pun kena dua kali. Bila orang baik kata hayya 'ala shalah, kita jawab la haula wala quwata illa. Orang baik kata sekali lagi hayya 'ala shalah, jawab la haula wala quwata illa billah. Inilah yang masyhur pada jumhur ulama. Dan pada mazhab Hambali. Mazhab Hambali ni sikit je orang dalam kawasan Saudi, keliling Kelala tu ya. Yang banyak sekali mazhab Hanafi. Hanafi, yang banyak sekali orang menganut mazhab Hanafi yang paling banyak. Banding ke iaitu nya orang sebelah mawara an-nahri
iaitu Hindi. Banyak ke mazhab Hanafi semua. Iaitu India, Pakistan, Bangladesh. Buat tu Pak Hanafi. Dan pada mazhab Hambali dihimpunkan antara keduanya. Seperti katanya, hayya 'ala shalah, la haula wala quwata illa billah. Tidak gini. Ada pun mazhab Hambali iaitunya baca la haula wala quwata illa billah dicelah. Bila tu kebel kata hayya 'ala shalah, baca la haula wala quwata illa billah. Hayya 'ala shalah, dak lah. Dia pun tengok baca so ya. Mazhab Hambali baca so. Jawab so ya. Bila orang kata hayya 'ala shalah, balik kita dengar jawab la haula wala quwata illa billah. Dia kata orang kata kali lagi hayya 'ala shalah. Maka dak nak jawab dah. Kerana dua tu boh celah. Itu maksud kata dan pada mazhab Hambali dihimpunkan antara dicelah keduanya, kedua hayya 'ala shalah. Seperti katanya hayya 'ala shalah, la haula wala quwata illa billah. Kata Azizi berkata pada keduanya. Kata Azizi ialah yang aula. Situ. Mana? Ialah berkata pada keduanya. Iaitu mazhab kita Syafi'i dan lain bukan mazhab Hambali lah. Bila orang kata hayya 'ala shalah, jawab la haula wala quwata illa billah. Orang kata kali lagi hayya 'ala shalah, kita jawab la haula wala quwata illa billah. Mana dia baca dua kali, kita jawab dua kali. Inilah kata Azizi ialah yang aula, yang terlebih utama. Seperti kita buat lagu itulah. Ada pun zaman mazhab Hambali kata sekali je. Tidak tu. Sini payah gini barat dah. Pelan sikit. Kata Azizi ialah berkata pada keduanya la haula wala quwata illa billah. Yang aula, yang terlebih utama. Kerana mengeluarkan daripada khilaf mazhab Hambali. Mazhab Hambali kata saya, kita take dua lah. Tu anaknya. Dan dikatakan tak kalau berkata muazzin. Dan dikatakan tak kalau berkata orang baik. As-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum. Semaya lebih baik daripada tidur. Dia kata, apa tak kalau berkata muazzin as-salatu khairum minan naum pada ban subuh. Dikatakan sodakta. Sodakta wa bararta. Sodakta wa bararta. Wa barita boleh. Sodakta wa bararta. Sodakta wa bararta. Wa nasahta. Ada sebut dalam Ihya Ulumuddin wa nasahta. Sodakta wa bararta wa nasahta. Mana dah? Tak mana belajar deh. Tu maknanya. Bila orang bersubuh, as-salatu khairum minan naum, lama kita jawab supaya orang berkata. Dah. Kena jawab kata as-salatu khairum minan naum. Ni hak istisna. Ada hadis dia istisna. Bila orang berkata hayya 'ala shalah, la haula wala quwata illa billah. Hayya 'alal falah, la haula wala quwata illa billah. Jawab lagu tu. Bila orang kata as-salatu khairum minan naum, jawab sadaqta wa baratta wa nasahta. Habis. Anak laka deh. Itu dia. Dan mana kalau selesai daripada be atau koma. Mana kalau orang be sudah be sia ataupun orang koma sudah koma. Maka hendaklah mengucap selawat dan salam atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Nah, hendaklah mengucap selawat dan salam atas Nabi kita. Kemudian selawat atas Nabi saja makruh, dia kena selawat atas ayat. Kena kapuh lalu dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tak mau bubuh sayyidina betul tak apa. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, tambah sayyidina, jomel lagi. Ana sayyidu waladi Adam wala faqra. Nabi kata ana sayyidu waladi Adam. Aku penghulu bagi anak cucu tak ada. Nah, Nabi sendiri mengaku diri dia kata ana sayyidu waladi Adam. Akulah penghulu tua bagi segala anak cucu tak ada. Sampai itulah dalil ataupun alasan bubuh sayyidina. Nah, ada pun dah hadis Nabi kata ni wala tusayyiduni, la tusayyiduni, jangan kamu kata sayyidina kepada aku. Maka hadis tu hadis maudhu', bukan dia hadis dah. Nah, dibuat-buat kata hadis. Tu dia deh. Habis ayat kata maka hendaklah mengucap selawat dan salam atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dibaca doa ini. Doa ni siapa dia tak pandai kata weh, nak belajar weh pandai weh. Nah, semua buat kita pandai dah. Cumanya temu dalam kitab dekat sini. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wa darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'asuhul maqama. Ada satu riwayat wa ba'asuhu maqama, tak ada leleh. Ada juga wa ba'asuhul maqamal mahmud allazi wa'atta ya arhamar rahimin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Tadi sunat baca ni. Kemudian dibaca doa ni lepas orang bel, lepas orang koma, selawat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah. Baca wisub lah. Baca wisub, belajar wisub. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wisub. Jangan baca sekat ke. Baca wisnu. Kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa mendengar dan membaca ia akan doa ini. Ni kelebihan. Ni nak ayat gajaran kelebihan. Siapa dia baca doa ni? Nabi kata barang siapa mendengar orang baik. Lepas tu dia jawab baik. Dan membaca ia akan doa ini. Yakni selepas daripada orang baik, dia baca doa ni. Saya mengenai akan dia syafaatku pada hari kiamat. Maka orang ni tu Nabi katanya orang ni aku akan sanggup. Kalau ada dosa sikit banyak Nabi akan nak perakan kita. Tu syafaat. Ni kelebihan orang jawab baik. Dan kelebihan orang baca doa lepas baik. Maka Nabi kata ni kalau ada salah sikit banyak tak apa aku sanggup. Ni dia. Kalau gitu hendaklah puak kita semua pakat bacalah. Yang tak erti hak erti tu aja. Jangan kita sana itu tak erti ikut dia. Kemudian bila orang ajar dia mak ajar kita jangan. Maknanya kita kena turutlah. Siapa tak erti fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kamu akan orang pandai jika kamu tak tahu. Jika kamu tak pandai. Jangan kita dah Allah tak pandai sampai kesel. Jangan sampai kita mati baca doa lepas baik tak pandai. Baca doa lepas baik semaya tak erti. Teruk. Ni kalau kita kata al-jahil. Jahilun ni maknanya orang tak erti pelajaran agama. Tak ada langsung ilmu agama. Pelajaran agama tak erti. Walaupun dia cerdik di segi dunia. Walaupun di segi dunia, petah, erti belakang. Dengan siapa boleh naik bulan panah. Panah nak bulan, panah wak kapal. Tapi ilmu agama tak ada.
maka dikatakan al-jahil. Nah, jangan kita dah halak diri kita tu jahil. Mana pelajaran agama tak ada. Nah, bel lagi pula kita kena asal ajar anak kita we ada ilmu agama. Nah, tu dia. Sekoi-koi buat kita ni pandai dak oh hak lapis ni lah. Orang panggil ada ulang alik hari-hari, siang dan malam. Apa dia? Habis. Dan jawab komak seperti jawab beju. Tuan. Dan bermula jawab komak adalah ia seperti jawab beju. Malaikat pada kata qad qamati solatu qad qamati solah. Ni pandai lagi. Bila orang qomat kata qad qamati solatu qad qamati solah, kita ni jawab dah. Maka dijawabnya dengan kata aqamahallahu wa adamaha madamatis samawati wal ardu waj'alani min solihi ahliha. Idafah asalnya solihina, solihi ahliha. Aqamahallahu wa adamaha madamatis samawati wal ard. Sekak tu tak apa dah. Sekak tu tak apa dah. Sekutui lagi pandai ya. Aqamahallahu wa adamaha. Tak apa dah. Lepas dah tutup ni. Aqamahallahu wa adamaha. Wasab nak hubung gigi. Aqamahallahu wa adamaha madamatis samawati wal ard wa ja'alani min solihi ahliha. Tu maknanya. Baca. Belajar witi, siapa dia tak erti, siapa dia tak ada awak kita tu tak apalah, masya-Allah. Klek kita tengok pula, tak ingat hang tak faham. Bawi ingat. Bila orang qomat kata qad qamatis salatu qad qamatis salat. Kita aqamahallahu adamaha madamatis samawati wal ard. Wa ja'alani min solihi ahliha. Kata Imam Nawawi di dalam azkarnya, apabila mendengar seorang akan baik atau qomat, bila orang tu dengar orang baik, dengar orang qomat, padahal ia di dalam semaya, padahal kita tengah duduk semaya. Masalahnya kita tengah duduk semaya. Ia katanya bila kamu dengar orang baik dengan qomat, mu kena jawab sebagaimana orang baik dengan qomat tu kata. Malaikat hayya ala salah, salatu khairum minan naum, ataupun malaikat qad qamatis salah, qad qamatis salah. Bahasa ni kenalah kamu jawab, mesti kamu kena jawab. Sunatlah kamu jawab. Kemudian kita masalah hak istisnanya, kita duduk semayang umpamanya. Orang baik, misalnya padahal ia di dalam semayang, maka jangan dijawab akan dia di dalam semayang. Jangan kita jawab tengah kita duduk semayang. Lamakah tengah-tengah duk baca Fatihah jawab. Jangan. Maka janganlah dijawab akan dia di dalam semayang. Kemudian ada juga tanggung atas kita. Maka apabila memberi salam ia daripadanya, bila kita sudah beri salam, tekah kita duduk semayang sana orang baik. Nak jawab dari masa kita duduk semayang tak boleh. Bila kita sudah Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, menjawab ia seperti jawab orang yang tiada semayang. Jawab al-fahridah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, syahadu an la ilaha illallah. Lepas pada beri salam sunat jawab. Tapi kena sudah semayang, sudah beri salam siap boleh. Di situ tepat. Dia tahu kita jawab tengah kita duduk semayang. Lepas pada tu bila kita jawab, boleh pahala supaya kita jawab kau luar semayang sana. Boleh pahala supaya tu, supaya kita jawab biasa tu. Tu maknanya. Ia katanya maka apabila memberi salam ia daripada semayang, nescaya menjawab ia seperti jawab orang yang tiada semayang. Maka jikalau dijawabnya
padahal ia di dalam semaya, maka iaitu makruh dan tiada batas semayanya, makruh. Kerana muka ni ia orang panggil lapak arak juga, cakap pe arak juga. Tu jawab pandai jawab dari semaya, tak ada batas tapi makruh. Makruh jawab be di dalam semaya. Maka iaitu makruh dan tiada batas semayanya. Ingat tu mana ukur sikit, ukur pekok sikit. Maka jikalau dijawab olehnya, padahal ia seorang di dalam semaya, maka iaitu jawab di dalam semaya makruh. Yani makruh saja. Dan tiada batas semayanya. Dan makin lagi apabila mendengar ia akabah, padahal ia di dalam tempat qada hajat. Yang ni kita duduk dalam bilik mandi, duduk dalam bilik tempat qada hajat, dalam jamai lah, tandas. Ataupun di mana tempat kita qada hajat. Sama ada kita kecil, sama ada kita berak. Maka orang baik. Boleh tak kita nak jawab situ? Tu maknanya. Jangan dijawab akan dia pada ketika itu. Larang. Sarang kata, jangan dijawab akan dia. Jangan kita jawab waktu kita duduk dalam bilik, mana bilik berak, ataupun di tengah kita ada kecil, tengah ada berak, ataupun duduk dalam tandas lah. Jangan dijawab akan dia pada ketika itu. Maka apabila keluar ia daripadanya, bila kita tubik daripada tandas, tubik daripada jamai, menjawab ia akan dia. Jawab. Dan waktu tengah duduk berak, waktu duduk dalam bilik berak lah maksudnya gitu, bukan dalam bilik maning. Maknanya dosa jawab, nanti jawab luar. Apa deh? Tu maknanya. Dan ada pun apabila ada ia tengah membaca Quran. Kita tengah-tengah ada baca Quran. Tahu tasbih, maksudnya tengah-tengah duk zikir. Tasbih kan? Maksud orang panggilnya tasbih, yang ni mak zikir lah. Tengah duk subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar, orang baik. Tahu hadis, tengah-tengah duk baca hadis. Tahu ilmu yang lain daripadanya, tengah-tengah duk mengajar umpamanya. Saya duk mengajar. Tengah duk mengajar ilmu agama. Itu masalah. Tengah kita baca Quran, tengah kita duk mengajar baca hadis, tengah kita duk berzikir. Itu maknanya. Ataupun lain lagi. Maka bahawasanya hendaklah berbani, hendaklah memutuskan wajah itu. Hendaklah memutuskan bacaannya dan menjawab ia akan baik. Kalau kita dah baca Quran, tengah-tengah dah baca Quran, dia mau baik. Beradu Quran, jawab baik. Kalau kita tengah-tengah kita dah zikir, la ilaha illallah, la ilaha, orang baik. Beradu, jawab baik. Kalau kita tengah dah mengajar apa supaya, bawa orang baik, beradu ustaz, jawab baik. Ni nak ayat kata menghormati kepada orang baik. Siapa tak kata? Paduk kecap. Itu tak ada nak kecap dah. Maka bahawasanya hendaklah memutuskan, yakni hendaklah beradu bacaannya dan menjawab ia akan baik. Kemudian ia kembali kepada bacaannya. Kembali kelak. Kalau baca Quran pun baca kelak. Baca lagi. Ada yang mau jawab. Maknanya bawa orang kena jawab. Beradu bacaan kita. Ikutlah sama ada baca Quran, sama ada zikir. Dan sekira-kira tiada menjawab hingga selesai banyak. Kemudian kita dah baca Quran, kita tak ada jawab. Dah baca Quran terus. Tak ada jawab, patah pun orang duk baik. Maka sunat dijawabnya. Kemudian daripada selesai muazzin daripada banyak. Selama tiada panjang perceraian. Itu maknanya. Jangan lama lah.
Maksudnya bila kita sudah baca Quran sani, kita jawab. Kalau kita tak boleh jadi ganggu kita dah baca Quran, baca lagi. Sudah kita baca Quran sani itu kita jawab. Jawab supaya kita jawab luar daripada baca tu. Itu maksudnya. Dan sekira tiada menjawab hingga selesai banyo, maka sunat dijawab. Kemudian pada selesai muazzin daripada banyo, selama tiada panji perceraiannya. Kalau kita tak mau jawab, tengah-tengah duk baca, tengah-tengah duk tasbih, tengah-tengah duk zikir, tengah-tengah duk ngajar, lepas tu kita jawab lagi. Sunat jawab juga. Maksudnya kita kena hormat pada orang baik. Ni nak ayat kata kelebihan orang baik. Jangan kita buat tak padu, buat tak doli, buat agama pada orang baik. Kerana orang baik ni dakwah dia panggil. Menyeru bajikan. Seru orang semaya. Marilah kamu bakat semaya. Marilah kamu cari mana kemenangan. Hayya 'alal falah, mari tuan cari kemenangan. Orang panggil hajak ke jalan kebaikan. Maka kita kata seperti itu. Berarti kita saat itu bila kita jawab, berarti kita hormat pada orang baik. Habis. Maka sekadar itu dulu hikayat adalah Siti Zubaidah pada majlis minuman. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa la haula wa la quwwata illa billah. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Jadi di telah ni kita ada nasihat ataupun kita marilah apa saja yang perlu masa lebih kurang 10 minit. Kalau ada soalan pun soal. Kalau tak ada, kita baca kita. Lain pada baca kita ambil ia munasabah apa saja yang berlaku. Lani-lani dek riuh buku gapo. Buku masalah bid'ah. Sama ada Thailand, sama ada Malaysia, sama ada Indonesia tengah dek riuh. Hebat buku masalah akidah sesat ahli sunnah wal jamaah, ahli bid'ah. Kalau kita tengok dalam YouTube kau kemat. Kemudian malam ni kita tahu sikit apakah arti ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah. Akidah ahli sunnah wal jamaah. Akidah yang betulnya akidah ahli sunnah wal jamaah. Pegangnya hak yang diakui oleh Allah dan Rasul, pegangnya ahli sunnah wal jamaah. Maka bila kata ahli sunnah wal jamaah, iaitu ulama-ulama yang pegang sebagaimana Rasulullah pegang dan sebagaimana yang sahabat pegang. Kemudian ahli sunnah ni bab akidah, bab pegangnya, bab ilmu usuluddin, dikatakan ahli sunnah wal jamaah. Maka orang panggil dulu masa Nabi sampai 300 tahun, orang panggilnya masa Rasulullah mari sampai 300 tahun dalam tu orang panggil golongan salaf.
Mai kat 300 tahun ago ni nama dia Khalah. Kedua-dua tu orang panggil ahli sunnah wal jamaah. Malam ni apa arti ahli sunnah wal jamaah? Arti ahli sunnah wal jamaah ialah penganut sunnah Nabi. Orang mananya puak-puak yang pegangnya dia semacam mana pegangnya Nabi, macam mana pegangnya sahabat. Arti wal jamaah ialah penganut i'tikad sebagai i'tikad jamaah sahabat-sahabat Nabi. Bila kata ahli sunnah wal jamaah, puak-puak yang mengikut, yang turut bagaimana Rasulullah buat, Rasulullah i'tikad. Wal jamaah iaitu mereka-mereka yang mengikut jejak langkah sahabat Nabi. Nah, mengikut jejak langkah sahabat Nabi. Wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah. Puak-puak yang mengikut Nabi dan mengikut sahabat. Sahabat Nabi ashabi kan nujum bi ayyi muqtadaitum ihtadaitum. Nabi kata sahabatku seperti bintang di langit. Dengan yang mana kamu ikut, nescaya kamu dapat hidayah. Kita pergi situ dulu. Itu maknanya. Itu maknanya ahli sunnah ialah penganut sunnah Nabi. Wal jamaah ialah penganut i'tikad sebagai i'tikad jamaah sahabat-sahabat. Pegangnya kita turut sahabat pegangnya. Kita pegang sebagaimana Nabi kita pegang. Kita i'tikad sebalah Nabi i'tikad. Kita i'tikad sebalah dengan sahabat i'tikad. Itu nama ahli sunnah wal jamaah. Kemudian kaum ahli sunnah wal jamaah ialah kaum yang mengandung i'tikad sebagai i'tikad yang dianut oleh Nabi Muhammad dan dianutkan oleh sahabat-sahabat sallallahu alaihi wasallam. Teman maksudnya gini. Iaitu pegangnya kita sebalah dengan Nabi pegang. Pegangnya kita sebalah dengan sahabat pegang. Itu panggil ahli sunnah wal jamaah. Maka kita ada pegang pegang sifat 20 kitanya masalah iaitunya ketohanan ni orang panggil kita alere ahli sunnah wal jamaah, iaitu mengikut ahli sunnah wal jamaah yang orang panggil Asy'ariyah wal Maturidiyah. Iaitunya orang belakang ni, iaitu dia mengikut jalannya Rasulullah, jalannya sahabat. Yang dibuatkan dia sifat 20 umpamanya. Hak pasal sifat 20 ni orang panggilnya Asy'ariyah wal Maturidiyah. Sebagaimana tersebut di dalam kitab Ithaf Sadatil Muttaqin karangan Iman Muhammad bin Muhammad Al-Husni Az-Zabidi. Iaitu dia katanya dalam kitab Sarah bagi Ihya Ulumuddin. Iza utlika ahlus sunnah fal muradu bihim al-asy'ariyah wal maturidiyah. Apabila disebut kaum ahli sunnah wal jamaah, maka maksudnya ialah orang yang mengikut susunan faham Asy'ari dan faham Abu Mansur Maturidi. Jadi maknanya kita dah belajar sifat 20 ni, hak pesan sifat 20. Maknanya belajar wujud kita ni lah. Siapa dia buat? Siapa dia kutip buat lagu ni? Mula-mula sekali, iaitunya Abu Hasan Asy'ari. Abu Hasan Asy'ari lah mula buat sifat 20. Dia orang yang pani Abu Hasan Asy'ari ni orang dia beranak pada tahun 260 Hijrah. Maka dia dia wafat 324 Hijrah. Maka Abu Hasan Asy'ari inilah orang yang buat sifat 20. Buat wujud kita. Kau masa Nabi masa tak ada. Quran ada itu ya. Quran ada. Tak ada lagi Quran pada masa Nabi saat itu, tak ada tulis lagi. Masa Abu Bakar baru mula-mula.
Hak jadi sempurna molek masa Saidina Uthman bin Affan. Barulah tulis di kertas. Kau mula masa Abu Bakar tu tulis di kayu-kayu itu ya. Masa tu tak ada. Orang yang mula karang kita iaitunya mula buat kita hak besar iaitunya Imam Malik. Imam Malik ia mula karang kita Muwatta. Hadis Muwatta. Dan ulama yang mula karang kita iaitunya Imam Malik. Malik bin Anas. Lepas tu mari Imam Syafi'i. Di masa tu tak ada. Kita nahu gapo fiqh tak ada. Akidah pegangan mereka itu Quran deh. Tak ada lagi kita pun tak ada lagi. Mari korung. Pada tahun iaitunya Abu Hasan Asy'ari, orang yang mula buat sifat Allah wujud ide bakal. Dan Abu Mansur Maturidi dan Abu Ishaq As-Biraini. Maka aliran ni iaitu Asy'ariyah wal Maturidiyah. Orang yang bermazhab Syafi'i fiqh. Orang yang bermazhab Syafi'i fiqh dan orang yang bermazhab Maliki fiqh. Dia pakai akidahnya mazhab Asy'ariyah, pakai sifat 20. Orang bermazhab Syafi'i fiqh. Mazhab Maliki fiqh. Maka akidah dia Abu Hasan Asy'ari. Orang bermazhab Hanafi fiqh. Maka dia pakai akidah Abu Mansur Al-Maturidi. Sifat 20 itu. Jadi hasilnya seluruh dunia. Kalau mengikut kajian seluruh dunia ni banyak akidah Asy'ariyah wal Maturidiyah. Kalau 3%, 95%. Seluruh. Sama ada ASEAN, sama ada Eropah, sama ada Afrika. Banyak yang Asy'ariyah. Ni dia. Orang bermazhab Syafi'i pakai akidah Asy'ariyah. Orang bermazhab Maliki pakai akidah Asy'ariyah. Orang bermazhab Hanafi pakai akidah Abu Mansur Maturidi. Sifat 20 lah kau. Ada pun orang mazhab Hambali. Ada juga ada juga Asy'ariyah, ada juga Maturidiyah, ada juga jadi pakai ahli hadis. Macam-macam lah. Ada je setengah daripadanya jadi mujassimah pada. Kalau mengikut Syekh Az-Zabidi sebut dalam kitab Ithaf Sadatil Muttaqin. Kalau itu kita tak usah syak, tak usah wawih bahawa kita ni ahli sunnah wal jamaah. Kita ni orang bangsa Melayu semanjung tanah Melayu. Daripada Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, Brunei. Orang panggilnya semua mazhab Hanafi. Itu mazhab Syafi'i. Fiqh mazhab Syafi'i semua. Ribu tahun hari dah. Dari segi fiqh mazhab Syafi'i. Orang Melayu mazhab Syafi'i semua. Semanjung tanah Melayu. Akidah Asy'ariyah. Sifat 20 orang Melayu kita. Ada pun tasawuf, orang panggil tasawuf Al-Junaidi, Al-Baghdadi, ataupun tasawuf pakai Imam Ghazali dua. Fiqh mazhab Syafi'i, akidah sifat bani akidah Asy'ariyah, iaitu tasawuf Al-Junaidi, Al-Baghdadi, ataupun Imam Ghazali. Seluruh. Kemudian baru-baru pun ratus tahun hari dah. 200 tahun, 300 tahun. Yang serai mari alere baru. Ada mari Mujassimah, ada mari Wahabiyah, macam-macam. Baru ya. Sebab itulah learning. Yes, lagu mana buat kita ni? Iaitu kita peganglah ahli sunnah wal jamaah. Iaitu iza utlika ahlu sunnah wal jamaah fal muradu bihi al asy'ariyah wal maturidiyah. Ini orang panggil ulama yang terbesar
Ayat karya kita nama dianya Ithab Sadatil Muttaqin. Ithab Sadatil Muttaqin. Deh, kalau dia nak tahu kita tengoklah juzuk yang 2. Sebab ayat kan ni. Di dalam kitab Ithab Sadatil Muttaqin. Ya katanya iza utliqa ahlus sunnah wal jamaah fal muradu bihi al asy'ariyah wal maturidiyah. Apabila disebut kata ahli sunnah wal jamaah, ialah kena pada pegangnya asy'ariyah, pegangnya al maturidiyah. Iaitu sifat 20. Nah. Ni. Kalau itu bila kata ahli sunnah wal jamaah, akidah sebagaimana akidah Nabi, bagaimana akidah sahabat. Itu dia. Itu katanya ahli sunnah wal jamaah. Habis kau dah tu. Deh, maka kita harap lagi lain kali pula insya-Allah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Dan ke-13, wajib Allah Ta'ala bersifat dengan kalam. Kalam mana perkata. Jadi maknanya wajib atas kita iktikad bahawa Allah Ta'ala mesti bersifat dengan ada. Maka Allah Ta'ala ada, bukan mari tak ada. Tu kita. Allah Ta'ala ada, tak temu dengan tak ada. Tu bakal. Allah Ta'ala sani zat dia tak serupa langsung-langsung dengan muka baru. Muka baru ni jiring Arab bertepak. Allah Ta'ala tak serupa. Allah Ta'ala tidak bertepak. Allah Ta'ala tidak berpihak. Allah Ta'ala tak gerak. Tak dia. Itu mukhalafatuhu ta'ala wadis. Wajib atas kita iktikad bahawa Allah Ta'ala ada dengan cara-cara diri. Allah Ta'ala lepas daripada tupai di zat. Allah Ta'ala lepas daripada tupai yang menjadi. Bila kita iktikad Allah Ta'ala tidak tupai di zat, maka mari ayat kata Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Maka Tuhan kita tertinggi, Tuhan bernama Rahman tertinggi di atas. Bukan tertinggi mana duduk. Di qiyamuhu ta'ala bi nafsih, mana Allah Ta'ala ada dengan cara diri. Yang ni Allah Ta'ala lepas daripada tupai desa. Sekira kalau orang yang iktikad kata Tuhan duduk atas aras, maka Tuhan sana tak lepas dengan tepat. Tak dinamakan qiyamuhu bi nafsih. Qiyamuhu bi nafsih mana ada Allah Ta'ala, bukan tupai desa. Ada Allah Ta'ala lepas dari tupai yang jadi. Sebab itulah di qiyamuhu ta'ala bi nafsih tu Tuhan kita tidak duduk dah di atas aras. Ar-Rahmanu 'ala istawa, Tuhan kita tertinggi di atas aras. Bukan tertinggi makna duduk, bukan tertinggi makna mana duduk, mana jalasa wa qa'ada wastaqarra. Jalasa istawa dengan makna jalasa wa qa'ada wastaqarra. Kalau pergi mana bertengah duduk di arah, duduk ataupun jalasa duduk, qa'ada mana duduk, istaqarah mana bertepat. Pergi lagu tu bukan ahli sunnah. Iaitu puak mujassimah, puak musyabihah, karamiyah, aswiyah. Puak yang sesat. Bila pergi kata Tuhan duduk di atas arah ataupun bertepat, istaqarah, tengah duduk di arah. Sampai itulah kita pergi kejap kata Allah Ta'ala ada dengan cara diri. Mana Tuhan kita lepas pada tupai dizat, lepas pada tupai yang jadi. Situ pun mana kita sepak tu baik dah. Bila ayat katanya Ar-Rahmanu 'ala arsy istawa, mana Tuhan kita tertinggi di atas, bukan tertinggi mana duduk. Bukan tertinggi mana ada nyata atas arah, bertengah di atas. Pas tertinggilah nah wallahu alam. Itu salah.
Kalau nak turut salah, bukan tertinggi balas tu. Pas tertinggilah anu, wallahu alam serah. Pasal mana atas ada arah bukan. Duduk pun bukan. Kalau kata berpihak atas lagi puak karamiyah, hasbiyah talpah ada dua tu. Puak dua tu bukan Tuhan berjihad atas. Apa deh? Lepas tu ahli sunnah bukan tertinggi mana tersebut. Bukan mana jalasa wa qa'ada wa istaqarra. Dan bukan mana tertinggi atas pada tu bukan lagi. Kalau turut lagu tu puak hasbiyah karamiyah. Nampak deh. Habis. Iaitu qiyamu bi nafsi wahdaniyah, wajib kita etika Tuhan kita satu pada zat, satu pada sifat, satu pada masuk pula sifat mani. Tuhan bersifat dengan kudrat, Tuhan bersifat dengan iradah, wajib kita etika Tuhan ada sifat berkuasa, dia kuasa segala mungkin. Wajib kita etika Tuhan kita bersifat dengan perkana. Semua perkara hak dia buat ni dia kena. Orang panggil sedia kala lagi Tuhan menentu dengan sifat iradah. Bila siapa masa dia menentu, dia berlaku dengan kudrat. Pak Haridah ni ulang kelik sikit. Ilmu wajib kita etika Tuhan kita tahu. Tuhan kita ada sifat pengetahuan, dia tahu. Dia kala lagi Tuhan tahu. Kita nak mati bila, apa nak jadi kok dapat, lagu mana nak jadi kok dapat, Tuhan tahu dah. Hayat, Tuhan kita ada sifat berhidup. Maka Tuhan kita hidup dengan sifat hayat, bukan hidup dengan ruh. Samu basar, wajib kita etika bahwa Allah Taala mendengar dengan sifat dengar. Dia melihat dengan sifat melihat. Malam ni iaitu sifat kalam. Wajib kita etika bahawa Allah Taala berkata. Yani Tuhan kita ada sifat berkata. Artinya arti kalam berkata-kata. Ini jadi sedap ada sedap bakurah dengan takrib. Tengok bermula hakikatnya hakikat kalam pada zat Allah Ta'ala. Ya ini dikandaki kalam sini kalam nafsi, iaitu perkata satu sifat yang sedia kala ada di zat Allah Ta'ala, iaitu satu sifat yang qadim. Bila kata sifat, satu perkara yang di perkara tu ada, lagi pula ada di zat Allah Ta'ala, yang disebut katanya perkata. Satu sifat yang qadim, maknanya sifat tu ada dia, bukan mari tak ada. Sifat tu qadim, ada dia di zat qadim, dia tiga qadim. Zat qadim, sifat qadim, dan ada sifat di zat qadim. Tu maknanya satu sifat yang qadim, lagi maujud, lagi pula ada, berdiri dengan zat Allah Ta'ala. Sifat tu sifat bahasa ada, lagi pula ada di zat Allah Ta'ala. Ni sifat mani. Sifat mani, diri sifat tu ada, lagi pula ada di zat Allah Ta'ala. Dia tak serupa sifat lain. Sifat lain tu sifat tu bahasa sungguh, lagi pula sungguh di zat Allah Ta'ala. Bukan ada. Dengan dia, dengan sifat kalam tu, menyatakan segala hakikat suatu. Menyata gitu. Iaitu orang panggil sifat kalam ni takluk, dia takluk dilalah. Ulang kelik sikit. Kudrat iradah, nama dia takluk taksir, memberi bekah. Tuhan buat tu, buat ni benda tak ada, we ada, benda ada, we tak ada. Dengan sifat ni, sifat kudrat iradah, nama dia takluk taksir, memberi bekah. Benda tak ada, ya we ada. Hak ada, we tak ada. Hak tak ada lagi, we ada. Dua ni sifat iradah dengan kudrat. Benar ada, we tak ada. Kerja dia, kerja dia dua ni. Ijadu wa idam, tu kerja kudrat iradah. Ijab dan idam. Ijab mana benar tak ada, dia mengada. Idam benar ada, we tak ada.
Hijau kudrat itu dah. Ilmu dengan kalam ni, ilmu dengan kalam tanam dia takluk benar wajib mustahil. Benar hak dia dah, kalau wajib, kalau mustahil, kalau haram. Tuhan tahu kalau wajib, tahu kalau haram, tahu kalau mustahil. Tuhan tahu kalau wajib, mustahil. Dan begitu juga sifat kalam. Maka Tuhan beroyak. Orang panggil takluk kalam ni nama dia takluk dilalah. Takluk ilmu nu samuk basat, tiga tu nama takluk inkisah. Tiga takluk inkisah. Ilmu samuk basat. Maknanya nyata. Oh ya dah baru ni deh. Takluk nyata orang panggil cerak. Tuhan tahu cerak, Tuhan tengok cerak, Tuhan lihat cerak. Itu inkisah. Ada pun takluk kalam nama dilalah. Takluk dilalah iaitu beroyak. Tuhan ada sifat berkata, dia boleh beroyak. Beroyak, Tuhan boleh suruh, boleh tegak, boleh beroyak kisah tu kisah ni. Tu makna dilalah. Itu dia. Kemudian kalam ni dia ada empat. Sifat kalam kena kepada kalam nafsi. Gitu deh. Kalam ni gitu. Kalam nafsi orang panggil sifat kalam. Ataupun dikatakan perkata. Yang ni satu sifat yang sedia kalau ada di zat Allah Ta'ala. Dinamakan dia kalam nafsi. Satu sifat yang sedia kalau ada, lagi pula ada di zat Allah Ta'ala. Dengan sifat kalam ni lah, dengan kalam nafsi ni lah, maka Tuhan boleh beroyak, boleh suruh, boleh tegah, boleh royak tu royak ni. Dengan kalam nafsi. Maka kalam nafsi ni satu sifat yang sedia kalau ada di zat Allah Ta'ala. Tak kalau Tuhan kita bersifat dengan sifat kalam nafsi ataupun kalam ismi. Dua nama ni. Nafsi pun boleh, ismi pun boleh. Nama bagi satu sifat yang sedia kalau ada di zat Allah Ta'ala. Dan yang diterjemuh oleh pada dalam kitab Baqarah yang kata perkata. Dan turut juga oleh Yahdi dalam kitab Takrib nama perkata juga. Satu perkata tu iaitu kena pada kalam nafsi. Kemudian tak kalau Tuhan kita bersifat dengan kalam nafsi, sedia kalau lagi Tuhan hidup cadai nak kata. Sedia kalau lagi Tuhan hidup cadai nak kata, nak goyak. Nama dia kalam nafsani. Yang dua kalam nafsani. Dia tu. Tak kalau tu Tuhan berkata. Berkata tu orang panggil kalam nafsi. Wa kallamallahu Musa taklima. Bercakap Allah Ta'ala ke Nabi Musa. Bercakap. Di kecek tu, boyak tu nama kalam nafsi. Kemudian berkata hak Nabi Musa dengar di Bukit Tur Saina. Nabi Musa dengar di Padang Tif. Waktu tu dia kata, ya Musa, ikhla'na alaika. Hei Musa, cabut kasut. Banyaklah. Maka Nabi Musa dengar, kata ulama kata dengar kalam nafsi. Iaitu perkataan. Perkata sifat nafsi. Kalam nafsi atau kalam ismi. Cadai nak kata kalam nafsani. Berkata kalam lafzi. Berkata itu berkata tu kalam masdari. Nafsi, nafsani, masdari berkata. Berkata itu kalam lafzi. Berkata duk cadai nak kata, berkata, perkataan. Supaya kita ingat. Kita pun ada pak ikut tapi kita baru. Bila kita ada sifat kalam, ada sifat kata, orang panggil kita ada sifat kata. Bila ada sifat kata, tak bisu. Tak kalau kita ada sifat kata, kita nak beroyak ni, kita duk cadai dalam diri kita. Hak yang dua nama hak kitanya hadisun nafsi. Hadisun nafsi cakap pen dalam hati. Tuan kita nak kecek tu baik, dia duk cadai dalam hati dulu. Supaya katanya kita nak ceramah, kita nak beroyak. Orang jadi pemimpin nak kecek buku pun, dia duk kira dulu. Hadap kira oleh perut tu lah. Nama dia kalam juga.
Dinamakan dia kalam juga, hadisun nafsi nama kalam juga. Kita tengok dah dalam kitab awal. Kalau dia mengerti dah. Hadisun nafsi adalah daripada kalam. Kalau di tauhid panggil kalam nafsani, di kita nama dia hadisun nafsi. Kita dok cara nak ubah pun kita dok kira dulu, dok kecek, dok penuh dalam perut. Nak kata gitu. Tu nama dia kalam hadisun nafsi. Kemudian tak kalau tu kita pergi kecek sungguh. Assalamualaikum warahmatullahi. Hak diri kita kata assalamualaikum wahai saudara sekalian. Tu baik di mulut kita, maknanya hak diri kita kata tu nama dia kalam masdari. Nampak lagi? Kemudian suara tu baik di lubang mulut kita nama dia kalam nafsi. Perkata duk jadi nak kata berkata perkataan pak. Di kita deh. Perkata jadi nak kata berkata perkataan pak. Kalam nafsi nafsani masdari nafsi. Kalam yang dua orang panggil kalam kau. Innal kalama la fil fuad wa innama ju'ilal lisanu lal fuad dalila. Sungguhnya cakap pe dalam hati. Sungguhnya dijadikan lidah ni juru bahasa bagi hati. Kalau itu ada cara si yang ke sebelah ni, dia kata ya mana yang ke iaitunya yang ke-13 iaitu sifat kalam. Kena pada kalam apa? Yakni kalam nafsi atau kalam ismi. Kalam yang 13 kalam iaitu kalam nafsi. Iaitu nama bagi satu sifat, dia kalau ada di zat Allah Ta'ala. Dengan sebab ada sifat perkata, sifat kalam nafsi ni, kalam ismi ni lah, Tuhan kita tak bisu. Tu dia. Witi. Lawenyo al-bakamu. Lawe bagi sifat kalam nafsi ni al-bakamu. Artinya bisu. Maka yaitu bisu ni mustahil. Tentu tidak sama sekali Tuhan kita bisu. Dengan sifat kalam nafsi Tuhan itu, dia beroyak. Dia ibarat dengan bahasa Arab, orang panggil Quran. Ibarat dengan bahasa tu nama Injil. Ibarat bahasa Suryani. Nama apa ni? Taurat, Injil, Zabur. Dia ibarat lain-lain. Sifat kalesa tu ya sebab kita sifat kalesa ya tak bisu. Boleh kecek Melayu, kecek bahasa Sia, kecek bahasa Arab, kecek bahasa Urdu, kecek bahasa Inggeris. Boleh belaka kecek. Sifat kalesa ya. Wajib kita pergi kejak kata Tuhan kita ada sifat berkata. Kita pun sebab tu ada sifat kalam. Bila kita mengaji tinggi boleh kecek 5 8 bahasa. Bahasa Urdu boleh, bahasa Cina boleh, bahasa Arab boleh, Inggeris boleh, Jerman boleh, Perancis boleh, Melayu boleh, Siam boleh. Sifat kalesa. Nampak deh? Habis. Itu mustahil Tuhan kita bersifat dengan bisu. Tentu tidak sama sekali Tuhan kita bisu. Bermula tanda atas yang demikian itu dalil kata Tuhan kita tu ada sifat berkata, tak bisu. Firman Allah Ta'ala. Wa kallamallahu Musa taklima. Tuhan royak sendiri ni, Tuhan royak kita. Tuhan sebut dalam Quran. Royak pada Muhammad. Artinya telah berfirman, telah berkata Allah Ta'ala akan Nabi ya Allah Musa akan sebagai perkataan yang sepenuh. Tuhan royak kata wa kallamallahu Musa taklima. Bercakap Allah Ta'ala akan Nabi Musa, bercakap sungguh. Tu maknalah tu. Tu panggil orang panggil mafhum mutlaq. Iaitu taukid. Akan apa ni? Akan kalama. Bercakap Allah Ta'ala akan Nabi Musa, bercakap seperti. Ni Tuhan royak kata dia berkecek. Maka kita reti tentu nak boleh kecek kena ada sifat kalam. Ya royak tu kalama tu kalam mana royak kata orang panggil kalam masdari.
Kallamallahu Musa, bercakap tu kalam masdari. Tuhan royak kata dia berkecek dengan Nabi Musa. Oh, maka reti di kita bahawasanya nak boleh kecek mesti kena ada sifat kalam. Oh ya, dia tu kecek. Oh, dia tu boleh ceramah. Dia tu dia perasaan. Maka kita reti bahawa seorang ada bunyi suara pun tentu kena ada sifat kata. Tu ya. Habis dah. Maka uji di atas kita etika bahawa Allah Taala ada sifat berkata. Bila dia ada sifat berkata, maka dia boleh buaya. Kerana takluk kalian takluk dilalak, dia boleh buaya berlaku. Kalau kita mengaji dalam tafsir buaya begitu, buaya begini. Dia suruh dan dia tegak dan dia royak kisah macam-macam. Royak kisah zaman dulu. Kisah Korun, kisah Firaun, kisah Haman, kisah Namrud, royak berlaku. Habis dah. Maka tak kala tu, maka inilah 7 sifat. Namanya sifat ma'ani. Dia 7 semua. Kudrat, iradah, ilmu, hayat, samuk, basar, kalam. Sifat ma'ani, beberapa sifat ma'ani. Yang ni diri sifat tu ada, lagi pula ada di Allah Ta'ala. Dan tinggal lagi pula daripada yang wujudnya 7 sifat. Ada lagi 7 sifat yang melazimkan 7 sifat yang telah tersebut itu. Ada lagi 7 sifat yang berekat. Yang lazim mana yang berekat ia akan 7 sifat yang telah tersebut itu. Orang panggil sifat lagi kerata ni nama sifat maknawiyah. Kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, hayyan sami'an basiran mutakaliman. Orang panggil sifat maknawiyah. Sifat maknawiyah beberapa sifat yang berekat bagi sifat mani. Misal mudah-mudah maknawiyah ni seperti kita katanya masing tu sifat mani. Ada di garing. Bila masing duk tupai ada di garing, dikatakan kaunuhu keadaannya, keadaan garing tu yang masing. Kaunuhu tu sifat maknawiyah. Bila putih tupai di kapah. Putih sifat ma'ani, kapah tu zat. Dinamakan keadaannya kapah tu yang putih. Keadaan yang putih tu nama bagi satu sifat. Bukan ada, bukan tak ada. Kalau ada tentu berlapis antara putih dengan kapah. Kalau tak ada tentu tak lekat. Ni orang panggil sifat-sifat yang tak naik siapa tangga tu, tak naik. Tak naik siapa tangga ada, tak turun siapa tangga tak ada. Ni orang panggil maknawiyah. Orang panggil satu sifat yang diri sifat tu bukan ada, bukan tak ada. Orang panggil nama bagi pelekat. Nama bagi satu sifat yang juga melekat ke sifat makni di zat. Seperti keadaan kita katanya hijau sifat makni. Daun kayu tu zat. Maka bila hijau ada tupai di daun kayu, orang panggil keadaan daun kayu tu yang hijau. Keadaan tu sifat. Dibilangkan sifat oleh Abu Mansur Al-Maturidi. Iaitu satu sifat yang bukan ada, bukan tak ada. Kalau ada, tentu berlapis. Kalau tak ada, tu tak lekat. Inilah nama dia maknawiyah. Yang berekat sifat mani dengan zat. Nama bagi perekat. Satu sifat yang perekat sifat mani dengan zat. Tu tidak gitu. Tu kaunuhu. Ni maksudnya. Habis. 7 sifat yang melazimkan, yang berekalkan 7 sifat yang telah tersebut itu yang sifat mani. Dinamakan dia akan 7 sifat yang melazim ni, yang berekal dengan sifat mani ni, dinamakan dia sifat maknawiyah. Iaitu wujud, kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan. Wallahu a'lam. Jadi wallahu a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa taqwa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala